Surah Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, وأخرجت الأرض أثقالها dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, وقال الإنسان ما لها dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? يومئذ تحدث أخبارها Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya بأن ربك أوحى لها karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi dalam perbicaraan 40 hadis amalan sedikit pahala berganda. Mudah-mudahan kita dapat manfaat insya-Allah. Kita masuk kepada hadis yang ke-25, iaitu fadilat surah Al-Zalzalah. Qala Syekh Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza zulzilat ta'dilu nisfal Qur'an qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Qur'an qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu'al Qur'an. Rawahu Tirmizi. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza zulzilat, sama pahalanya membaca setengah Al-Quran. Qul huwallahu ahad, sama pahalanya membaca 1/3 Al-Quran. Dan qul huwallahu dan qul ya ayyuhal kafirun, sama pahalanya membaca 1/4 Al-Quran. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dalam hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita fadilat surah Zalzalah, yang merupakan salah satu surah yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran mempunyai 114 buah surah. Maka salah surah yang disebutkan dalam hadis ini yang mempunyai kelebihan, yang mempunyai keutamaan yang tertentu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada suratul Fatihah, maka di sana suratul Zalzalah juga mempunyai kelebihan-kelebihan yang tertentu. Maka kelebihan-kelebihan ini bukanlah untuk
menyatakan dan membezakan di antara satu surah dengan surah yang lain. Cuma tinggal lagi nak menunjukkan bahawa inilah keistimewaan Al-Quran. Inilah keistimewaan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Al-Quran ini sifatnya hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Maka justru itu kita sebagai hamba Allah dan umatnya Nabi SAW perlu sedaya upaya semampu yang mungkin untuk memahami kalam Allah, untuk memahami Al-Quranul Karim, apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, yang Nabi SAW tinggalkan tiada yang lain. Inilah salah satunya Al-Quranul Karim sebagai dustur perlembagaan dalam kehidupan kita, bahkan merupakan sebagai petunjuk bagi manusia yang mengambilnya dalam kehidupan untuk difahami, untuk diamalkan dalam kehidupan seharian kita. Maka salah satu daripada surah yang disebutkan oleh Nabi SAW yang mempunyai kelebihan-kelebihannya, iaitu surah Zalzalah. Yang mana surah Zalzalah ini bukanlah asing dalam masyarakat kita, kerana suratul Zalzalah dia tak panjang tuan-tuan ayatnya. Surah Zalzalah dia ada mempunyai 8 ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang dahsyat sedahsyatnya. Wa akhrajatil ardu azqalaha. Serta bumi itu mengeluarkan segala isinya. Wa qala al-insanu ma laha. Dan berkata manusia, yakni dengan perasaan gerun, yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Apa yang sudah terjadi kepada bumi, bi anna rabbaka auha laha. Pada hari itu bumi pun menceritakan khabar beritanya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Bahawa Tuhanmu telah memerintahnya, yakni berlaku sedemikian. Faman ya'mal misqala zarratin kharran yarah. Pada hari itu manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan keluar berselerak, yakni keluar daripada kubur masing-masing untuk diperlihatkan kepada mereka, yakni balasan amal-amal yang mereka kerjakan. Faman ya'mal misqala zarratin kharran yarah. Maka siapa yang berbuat kebajikan walaupun sebesar zarah, nescaya akan dilihatnya, yakni di dalam surat buku amalan catatannya. Wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Dan siapa berbuat kejahatan walaupun sebesar zarah, nescaya akan dilihatnya, yakni di dalam buku amalan catatannya. Sadaqallahul azim. Surah Al-Zalzalah ayat 1 hingga 8. Maka dalam suratul Zalzalah ini Allah Subhanahu wa ta'ala nak menyatakan tentang bagaimana nanti Allah Subhanahu wa ta'ala kiamatkan dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala hancurkan dunia ini, dengan dimulai dengan bumi ini digegarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu gegaran yang sangat dahsyat, yang pada hari ini kita panggil sebagai gempa bumi. Tapi itulah salah satu daripada perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan lakukan sebagai permulaan bumi ini dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana kehidupan kita ini kehidupan yang sementara, sangat singkat.
60-70 tahun. Dan kita akan hancur, kita akan mati. Suka tidak suka, kita akan kembali kepada Allah. Dan bumi ini juga akan hancur. Tiada apa yang kekal dalam kehidupan kita ini tuan-tuan, melainkan Allahu Jalla Jalaluh. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya akan hancur. Apa yang kita usahakan, apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita banggakan, pekerjaan kita, pangkat kita, jawatan kita, anak penak kita, semuanya tidak ada nilai tuan-tuan. Semuanya akan hancur. Kullu man 'alaiha fan. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima binasa. Maka begitulah hal keadaan Allah Ta'ala ceritakan dalam surah Zalzalah ini. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sangat dahsyat. Pada ketika itu tuan-tuan, jika kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana hal keadaan pada ketika itu? Masing-masing tidak lain dan tidak bukan hanya mahu selamatkan diri masing-masing. Tak ada dah ingat pada suami, tak ada dah ingat pada isteri, tak ada dah ingat pada anak-anak, tak ada dah ingat pada siapa dah, melainkan semua nak selamatkan diri masing-masing. Kerana bumi ini nak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berlakulah kiamat. Bila bumi ini digegarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segegar-gegarnya, wa akhrajatil ardu asqalaha, serta bumi itu mengeluarkan segala isinya. Masya Allah, tabarakallah. Apa hak yang ada pada bumi, dalam bumi, semuanya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hancur lebur tuan-tuan. Yang kita duk berjalan atas muka bumi ini, maka satu ketika nanti semuanya akan hancur. Semuanya akan mengeluarkan segala isinya. Yang mana dalam bumi ini ada segala khazanah, ada segala isi macam-macam perkara. Semua pun akan dibongkarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak kata tiada apa pun tempat yang boleh didiami oleh manusia pada ketika itu, dan tiada siapa pun yang akan selamat tuan-tuan. Tiada siapa pun yang akan selamat pada ketika itu. Maka barulah manusia pada ketika itu sedar, sebenarnya hakikatnya inilah dunia akan binasa. Cuma tinggal lagi dalam kehidupan kita hari ini, inilah yang mana dengan dunianya, dengan hartanya, dengan pangkatnya, dengan anak penaknya, dengan segala kemewahan yang kita ada ini, yang menyebabkan manusia dilalai kepada Allah. Dia lalai untuk terus menerus mengabdikan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Dia lupa untuk memperbaiki solat dia. Dia lupa untuk memperbanyakkan solat dia. Dia lupa untuk memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Dia lupa untuk memperbanyakkan selawat atas Nabi SAW. Dia lupa untuk memperbanyakkan sedekah. Dia lupa untuk memperbanyakkan infak. Dia lupa untuk terus menerus untuk ubudiyah, memperhambakan diri kepada Allah, lantaran dalam kehidupannya, dalam hatinya telah menjadikan dia ni hamba kepada dunia. Maka pada saat ketika itulah baru manusia sedar, seperti mana apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, manusia ni bila mati dia baru sedar. Iza matun ibnu Adam intabah. Manusia ni bila sedar, bila saat mana dia mati baru dia sedar kurangnya amal ibadah, kurangnya solat yang dikerjakan, kurangnya sedekah infak yang diberikan, macam-macam perkara, baru datang penyesalan. Maka pada ketika itu tuan-tuan, tiada gunanya melainkan apa yang telah dia usahakan ketika mana dia hidup dulu. Maka mana bila bumi ini digegarkan dengan sedahsyat-dahsyatnya, bahkan wa akhrajatil ardu asqalaha, bahkan segala apa yang ada pada isi bumi dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Wa qala al-insanu ma laha, dan berkata manusia pada ketika itu dengan berlakunya dahsyat nak kiamat, maka manusia dengan perasaan takut dan gerun, maka manusia ini akan menyatakan,
Yauma izin tuaddisu akhbaraha. Wa qala al-insanu ma laha, maka dia kata apa yang berlaku ni? Apa yang sedang terjadi pada bumi kita hari ni? Yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi pun dia menceritakan satu cerita, satu perkhabaran tentang dia. Maka bumi menyatakan bahawasanya Allah Ta'ala telah memerintahkan bumi berlaku demikian. Hak yang bumi bergegar tu dengan sekuat-kuatnya, sedahsyat-dahsyatnya. Tuan-tuan bayangkan kalau hak sikit saja gegar boleh runtuh, tuan-tuan, bangunan boleh runtuh, rumah boleh huru-hara. Ini sedahsyat-dahsyatnya, seperti mana digoyangkan cawan yang mana di dalamnya ada air, berkocak-kocak, tuan-tuan. Maka begitulah bumi pada ketika itu digegarkan dengan sekuat-kuatnya. Maka sebab tu pada ketika itu manusia mencari tempat yang paling selamat. Terhoyong-hayang seperti mana orang mabuk. Tapi tiada keselamatan pada ketika itu, tuan-tuan, melainkan apa yang dibawa iman dan amal tak kala mana dia hidup atas dunia itu. Maka bumi sini cerita bila digegarkan dengan sekuat-kuatnya, kemudian dikeluarkan segala isi yang ada pada bumi. Ramai pada ketika itu manusia duk tanya, apa sudah jadi berlaku pada bumi sehingga kan dahsyat begini? Bumi sendiri, tuan-tuan, menyatakan bahawasanya yauma izin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Bumi sendiri cerita pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan aku supaya berbuat demikian, supaya bergegar dengan segegar-gegarnya, supaya mengeluarkan segala isi yang ada pada bumi. Itu perintah Allah Ta'ala. Tuan-tuan bayangkan bumi ni hak yang tak ada perasaan pun, sifatnya apa, tuan-tuan? Sami'na wa ata'na. Sifatnya hak dengar, taat. Ini yang kita nak ambil ibrah, pengajaran. Bumi duk langit, tuan-tuan, sentiasa takut kepada Allah, sentiasa melaksanakan perintah Allah, sentiasa gerun kepada Allah, taat, tuan-tuan, tanpa banyak bicara. Maka apatah lagi sepatutnya kita yang Allah Ta'ala beri kita akal, beri kita hati, beri kita iman. Maka sepatutnya lagi kita boleh berfikir dan yakin dan percaya akan wujudnya, adanya Allah, merasai kehebatannya Allah. Sepatutnya kitalah lagi, tuan-tuan, mimbabi aula untuk terus rasa takut gerun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lantaran dengan takut itu, maka menjadikan sebagai satu kekuatan kepada kita untuk terus melaksanakan ketaatan, amal soleh, ibadah kepada Allah, dan tinggalkan maksiat, jauhkan maksiat. Sepatutnya hang sedemikian. Tetapi itulah perangai manusia, dia mempunyai sifat apa? Sami'na wa asaina. Dia dengar tapi dia engkar, dia dengar tapi dia melawan. Ini sifat manusia, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana terpedaya dengan hasutan syaitan, kerana terpedaya terlalu mengikut hawa nafsu. Maka ingat, ini hati-hati, inilah musuh di antara musuh manusia tak kala mana hak hidup atas dunia. Supaya apa? Supaya amal kita berkurang, iman kita rosak. Itulah yang sangat dikendaki oleh musuh kita, syaitan laknatullah, dan juga nafsu yang ada dalam tubuh badan kita. Maka sebab itu bumi sendiri menyatakan pada Allah Ta'ala, kepada manusia, kenapa berlaku gegaran yang begitu kuat sehinggakan apa yang ada pada isi bumi dikeluarkan? Kerana itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memerintahkan, hak dia taat, tuan-tuan. Sebab tu disebutkan oleh ulama bahawasanya hak air di lautan tu, tuan-tuan, satu hari, kata ulama, berkali-kali, bahkan lebih daripada 7 kali, hak air di lautan minta izin kepada Allah untuk binasakan manusia yang berada di atas daratan, yang engkar kepada Allah, yang sering jatuh dosa maksiat kepada Allah. Satu hari berkali-kali, tuan-tuan, diminta izin kepada Allah untuk tenggelamkan manusia di atas muka bumi ini, untuk binasakan manusia di atas muka bumi ini.
Kerana manusia masih lagi engkar, masih lagi tidak taat, masih lagi lalai dengan kehidupan atas dunia. Maka biarlah dia kata dibinasakan terus. Tetapi tuan-tuan, dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala dah izinkan. Allah Taala masih tangguhkan lagi. Biar bagi kesempatan bagi hamba-Ku yang mana buat dosa macam mana sekalipun, sebanyak mana, maka aku nak dia kembali taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana kita manusia semuanya tuan-tuan, kalau tak buat dosa besar, dosa kecil kita tidak terlepas. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam, manusia kita ni tuan-tuan, ada buat salah, ada buat silap. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Tapi ingat, sebaik-baik orang yang jatuh kepada dosa maksiat, orang yang melakukan kesalahan, maka yang terbaik adalah dia taubat kepada Allahu Jalla Jalaluhu. Maka sebab itu kita memastikan sebelum kita kembali kepada Allah, kita dapat taubat sungguh-sungguh, menyesal sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam doa yang biasa didoakan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, kurniakan ya Allah kesempatan untuk kami taubat sebelum datangnya kematian, sebelum kita dijemput oleh Allah Ta'ala. Maka sebab itu sayugianya kata ulama, agar kita diberikan kesempatan dan jangan lupa untuk bertaubat kepada Allah. Kita dah masuk dah pada tempoh hari tentang sembahyang sunat taubat. Bagaimana pelaksanaannya, apakah surah-surah yang ditentukan untuk dibaca selepas daripada suratul Fatihah dan doanya dan sebagainya. Maka ini perlu dilakukan setiap hari tuan-tuan, kerana ajal kita tidak tahu bila hak datang, masanya bila, harinya bila, waktunya bila. Sedangkan Nabi SAW satu hari Nabi kata, atubu ilallah, aku bertaubat kepada Allah sab'ina marrah, satu hari 70 kali. Itu hak Nabi. Takkanlah kita ni tuan-tuan yang bukan maksum, yang ada dosa, maka kita tak mau taubat ataupun istighfar kepada Allahu Jalla Jalaluhu. Maka sebab itu bila mana digegarkan bumi, bumi sendiri cerita tuan-tuan. Yauma izin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Maka bumi kata, ini adalah perintah Allah, sebab itu dalam keadaan aku bergegar dan mengeluarkan apa yang ada pada isi pada bumi. Pada hari itu manusia akan keluar berselerak dari kubur masing-masing. Mana manusia pada ketika itu, yauma izin yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Bila digegar bumi tuan-tuan, berselerak manusia. Dia nak cari tempat selamat dekat mana yang boleh selamatkan diri masing-masing. Akhirnya bila dimatikan nanti, kemudian dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kubur masing-masing. Setengah ulama tuan-tuan, bila manusia, bila dikiamatkan dunia ini, hancurkan dunia, semua manusia mati, tak ada satu orang pun boleh selamat. Dan ditiup sangkakala yang pertama, hancur semua, habis, binasa. Kemudian ditiup sangkakala yang kedua, dihidupkan semula tuan-tuan, bangkit daripada kubur, berselerak, duk cari tuan-tuan hala tuju mana sang selepas daripada mati, daripada dimatikan dalam kehidupan atas dunia. Semuanya bangun. Yauma izin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia akan keluar berselerak. Dah tak kenal lah lagi tuan-tuan, dah tak kisah dah anak, isteri, suami, keluarga dia, saudara mara, jiran, dah tak ada kenal dah. Masing-masing nafsi-nafsi ni sendiri-sendiri nak selamat. Dan mereka nak pada ketika itu liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan kepada mereka balasan amal-amal yang mereka kerjakan atas dunia dulu. Kita ni hak nak tengok macam mana hak kita ni boleh selamat ke tak selamat. Macam mana caranya, masing-masing nak tengok cukup tak amal yang kita buat atas dunia dulu nak selamat daripada api neraka. Semua nak tengok buku amal catatan mereka.
Sebab itu akhirat disebut sebagai darul jaza, tempat dibalas. Dunia disebut sebagai darul amal, tempat kita beramal. Maka beramallah di atas dunia, berpenatlah dalam kita melakukan amal soleh. Sebab dunia ni memang tempat berpenat, tempat masalah, tempat berpenat. Itu memang sunatullah, tuan-tuan. Biarlah kita berpenat dalam melakukan amal salih, ibadah kepada Allah, berbaloi akhirat nanti. Kerana akhirat bukan tempat beramal, akhirat tempat dibalas oleh Allah Ta'ala. Maka masing-masing pada ketika itu nak tengok macam mana, adakah amalnya mencukupi sebagai bekalan yang dibawa kepada Allah, adakah cukup tidak cukup sebagai untuk melepaskan diri daripada api neraka ataupun tidak. Masya Allah, tabarakallah. Itulah manusia, tuan-tuan, pada ketika itu bila sudah diperlihatkan syurga dengan nerakanya, dengan keadaan imannya, amalnya tak bawa setara mana, itu yang diminta pada Allah Ta'ala. Walau tara izin mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Mereka-mereka yang berdosa, yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tak kala mana diperlihatkan kepada mereka dengan kenikmatan syurga, keazaban daripada api neraka. Nanakisu ru'usihim inda rabbihim, tunduk kepada mereka, tunduk kepada Allah Ta'ala. Malu, tuan-tuan, tak bawa amal salih, tak bawa iman, bawa dosa banyak. Mereka ni tunduk nanti hari kiamat di padang mahsyar, tunduk kepada Allah Ta'ala, malu. Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Apa diminta, tuan-tuan? Ya Allah, kami dah lihat, kami dah dengar. Farji'na, pulangkanlah balik kami, ya Allah. Gimana? Minta balik pulang atas dunia. Sebab dia tahu sekarang berada di hari akhirat, di padang mahsyar, bukan tempat beramal. Sebab tu dia kata farji'na na'man salihah. Ya Allah, balik pulangkan kembali kepada kami, kepada dunia, untuk kami buat amal salih. Kalau tak, sudah tentu dekat sana dia minta nak semayang, nak puasa, nak zakat, nak baca Quran. Sebab itu bukan tempatnya. Bila datang penyesalan, barulah minta duk nak balik pada dunia. Dunia masa tu dah tak ada dah, tuan-tuan. Dah tak ada dah, hancur dah, lebur dah. Balik baru nak minta buat amal salih. Inna mukinun, kerana pada ketika itu baru dia yakin. Maka sebab itu hak yakinlah sekarang. Jangan yakin salah tempat, tuan-tuan. Pada ketika itu menyesal tidak sudah. Menyesal tidak sudah. Firman Allah, wa may ya'mal misqala dzarratin kharran yarah. Maka siapa yang berbuat kebajikan, amal soleh, ibadah kepada Allah, walaupun sebesar zarah, sikit je, tuan-tuan, kharran yarah, nescaya akan dilihatnya dalam buku amalan dia. Walaupun kecil, sekejap, sebentar, tak besar mana amal yang dia buat dulu atas dunia. Maka bila dibukakan buku amal catatan dia, dia tengok semua, tuan-tuan, semuanya ditunjuk oleh Allah Ta'ala, walaupun sebesar-besar biji zarah. Nak kata bahawa, tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah, dah kehidupan kita semua, apa yang kita lakukan, semuanya akan dibalas. Daripada sekecil-kecil sampai sebesar-besar. Tuan-tuan bayangkan hidup kita 60-70 tahun, walaupun yang kecil itu kalau diteliti, dihisap oleh Allah Ta'ala, oh payah, tuan-tuan, macam payah nak lepas tu. Macam payah nak lepas. Apatah lagi yang besar-besar. Maka sebab itu ulama-ulama semuanya mereka berdoa, mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirat nanti, mudah-mudahan kita semua, tuan-tuan, dihisap dengan hisap yang sangat mudah. Hisap yang sangat mudah. Ya Allah, hisaban yasira. Ya Allah, hisaplah, hitunglah kami dengan hitungan yang sangat mudah. Janganlah detail, tuan-tuan, janganlah terlalu detail, masalah besar. Maka doa pada Allah Ta'ala supaya kita hak dihisap jangan selalu detail, mudahkan penghisapan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah.
Maka sebab itu kata Allah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Amal yang baik kamu buat, kebajikan yang kamu lakukan, baik yang fardu maupun yang sunat, semuanya diperlihatkan oleh Allah Ta'ala.